Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Murid yang ada buku test boleh buka muka surat 5. Okey, kita tengok Raja atau Sultan berperanan sebagai ketua negeri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Okey, kalau awak tengok dalam peta ni, semua guna gelaran Sultan kecuali dua buah negeri. Saya tunjuk ya, Perlis guna gelaran Raja, manakala Negeri Sembilan dia menggunakan gelaran yang di Pertuan Besar. Okey, kita tengok tahukah anda? Okey, Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah tidak mempunyai institusi raja. Yang di Pertuan Negeri dilantik sebagai ketua negeri oleh YDPA yang di Pertuan Agong. Ada 4 lah buah negeri yang tiada sultan, iaitu Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Okey, nombor 2, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Labuan diketuai oleh YDPA, iaitu yang di Pertuan Agong. Okey, di Negeri Sembilan, raja yang digelar sebagai yang di Pertuan Besar, manakala Perlis raja. Itu saya terangkan dah. Okey, sekarang ni seterusnya muka surat 6. Okey, raja ditaati dan dihormati. Okey, dalam muka surat ni kan, kalau awak baca, kesimpulannya sebenarnya raja hendaklah mentadbir negara secara aman dan damai, manakala rakyat perlu taat setia sepenuhnya kepada raja. Okey. Di sini berlakunya perjanjian wadat. Wadat tu maksudnya perjanjian lah. Okey, saya dah baca tengok buku teks muka surat 6. Okay. Sikap taat setia rakyat terhadap raja telah terjalin sejak zaman dahulu lagi. Dalam buku Sulalatus Salatin, wadat atau perjanjian yang termenterai. Okey, wadat tu maksudnya perjanjian antara raja. Okey, Raja Seri Tribuana dengan rakyat, iaitu Demar Lebang Daun, menjadi asas pembentukan taat setia. Di sinilah saya cakap rakyat rakyat berjanji untuk memberikan taat setia kepada raja, manakala raja pula berjanji memerintah secara adil dan saksama. Okey, awak tengok wakilnya. Okey, kita tengok dalam petikan ni. Okey, dia ada gelaran, ada glosori lah. Fadilat ni perbuatan mencela, syarat ni hukum mengikut agama Islam, termenterai dipersetujui, nista, kata-kata menghina, paman ni panggilan untuk lelaki yang lebih tua. Okey, dia cakap ni. Okey, yang dalam lakonan gambaran konsep wadat oleh sekumpulan murid dari buku Sulalatus Salatin. Kesimpulannya ni lah antara perjanjian. Rakyat kena taat pada raja, raja kena memerintah secara adil dan saksama. Okey, saya bacalah. Perjanjian Patik mohon anugerah ke bawah duli yang maha mulia segala hamba Melayu, jikalau ada dosanya ke bawah duli Patik, pohon jangan ia difadihatkan buatan mencela. Dan kesimpulan ni kan yang saya terangkan, awak kena tahu tak kira lah rakyat tu tak kira lah raja tu dia memberi arahan ataupun perintah baik atau buruk, rakyat kena ikut. Okey, contohlah dia nak isteri awak. Okey, benda tu salah betul tak? Tapi awak kena bagi. Sebab pada zaman ini murid-murid, rakyat dia taat kepada sultan secara membuta tuli. Sama ada arahan tu betul ataupun salah, dia tak ikut. Jadi macam mana perubahan ni akan berlaku? Kalau sultan berubah, barulah rakyat boleh berubah. Tapi tak akan berubah. Okey, cuma awak kena faham kat sini, rakyat dia taat setia sepenuhnya kepada sultan. Tak kira lah arahan tu betul ataupun salah, tetap ikut. Okey, sebab mereka ada konsep daulat dan derhaka. Kalau mereka tak taat kepada sultan murid-murid, rakyat kena tulah. Tulah tu maksudnya bala bercanda lah, kena malapetaka. Contohnya sakit mati. Contohnya kalau dia tak ikut arahan sultan tersebut, dia mati secara tiba-tiba kerana sakit ataupun kena panah petir.
Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Muka surat 7, Raja Berdaulat. Raja atau Sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat jelata. Melalui Wahdat, perjanjian antara Sri Tribuana dan Demang Lembang Daun. Awak kena ingatlah ada konsep daulat dan derhaka. Kita tengok konsep daulat. Daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan. Kewibawaan ni maksudnya apa? Raja itu sendiri dia mampu mentadbir negara dia secara aman. Kita nak tengok macam mana dia punya kewibawaan ni. Kita tengoklah negara yang diperintah tu mesti aman dan damai. Okey. Sifat peribadi yang unggul, kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Okey. Maksudnya daulat ni atau lebih mudah nak awak faham lah. Daulat ni maksudnya raja tu dia memerintah tanpa ada kuasa luar ataupun kuasa asing masuk campur. Dia bebas memerintah negeri dia. Okey. Secara mutlak, kuasa sepenuhnya. Dialah badan kehakiman yang menjatuhkan hukuman, dialah bahagian politik iaitu pentadbiran, mentadbir negeri tersebut. Okey, tengok derhaka. Kalau derhaka ni maksudnya derhaka pada ibu. Kalau derhaka ke ibu tu maksudnya kita tak dengar cakap ibu lah. Okey, kat derhaka kat sini maksudnya kita derhaka pada perintah sultan. Okey. Derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah. Titah tu maksudnya arahan lah dan perintah raja atau sultan. Rakyat menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Okey. Okey, murid-murid awak tengok. Warna eksklusif awak tengok gambar tu kan yang dia cium keris tu kan. Awak perasan tak? Okey, warna eksklusif hanya raja dan kerabat diraja boleh pakai hanya warna kuning. Rakyat lain tak boleh pakai warna kuning. Sebab itu warna eksklusif. Hanya raja saja boleh pakai pada zaman tersebut lah. Okey. Melainkan seorang rakyat tersebut memberi jasa pada negeri tersebut, nanti sultan dia akan berhadiahkan satu persalinan pakaian tersebut bahawa awak boleh pakai. Okey. Okey. Raja berdaulat memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa. Rakyat dapat hidup dan damai di bawah naungan baginda lah, di bawah pemerintahan sultan tersebut. Okey, tahukah anda perkataan daulat berasal daripada perkataan Arab iaitu daulah. Daulah maksud negeri atau kerajaan. Rakyat menderhaka dikatakan akan diterima tulah atau bencana. Ni yang Ustaz dah terangkan tadi lah, tulah, bencana. Maksudnya dia kalau tak dengar dia cakap arahan sultan tersebut, nanti dia kenalah bala bencana. Benda susah, contoh dia sakit. Sakit terus mati, kena panah petir. Itu kepercayaan mereka pada zaman tersebut. Okey, kita tengok perubahan pada kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 8. Perubahan pada institusi raja. Nanti ini Ustaz terangkanlah satu persatu. Okey. Malaysia adalah antara negara yang mengekalkan warisan institusi raja. Sejak zaman Kerajaan Melayu awal, institusi raja menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan kita. Daulat ni maksudnya dia dapat memerintah negeri tersebut tanpa orang asing ataupun orang luar masuk campur takbiran mereka. Okey. Institusi raja mengalami beberapa perubahan dari semasa ke semasa. Yang tadi kita belajar tu yang nombor pertama. Okey. Institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal. Zaman Kerajaan Melayu awal contohnya zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita tengok. Raja atau sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak. Okey, mutlak ni awak boleh tulislah. Maksudnya kuasa sepenuhnya. Okey, kuasa sepenuhnya dalam pemerintahan. Okey, segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman, hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni hubungan melibatkan negara luar. Maksudnya dia menjalin hubungan dengan negara luar. Contohnya dia menjalin hubungan dengan negara Siam untuk dapatkan beras. Okey, ditentukan oleh raja atau sultan. Inilah semuanya raja yang membuat putusan. Kalau seorang tu jatuhkan hukuman bunuh, awak dijatuhkan hukuman bunuh, tak ada masuk dalam court mahkamah terus jatuh hukuman bunuh.
memerintah, dialah memerintah dan dibantu oleh golongan pembesar. Okey. Raja atau sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Okey. Kalau tengok gambar tu diorama para pembesar, ni gambaran lah. Gambaran ada anak patung tu, dia sedang berbincang dengan sultan di Balerong Seri. Okey. Ni kawasan ni kalau kita tengok ruang untuk dia berbincang, bahagian pentadbiran dia. Okey. Kita tengok nombor 2. Okey. Ni zaman ni di mana British dah jajah tanah Melayu. Okey. Institusi raja pada zaman penjajahan British. Raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Kuasa mutlak, kuasa sepenuhnya, maksudnya yang perintah ni British lah sebab dijajah. Okey, nombor 3. Tengok nombor 3. Kan? Raja atau sultan merupakan ketua agama Islam dan ada istiadat Melayu negeri baginda. Maksud di sini zaman tersebut British memerintah dan sultan hanya ada 2 kuasa. Dia hanya berkuasa berkaitan dengan agama Islam dan ada istiadat orang Melayu. Okey, ada istiadat orang Melayu ni contohnya seperti perkahwinan, pernikahan, hukum ikut syariat Islam, itu sultan boleh buat urusan tersebut lah. Pemerintahan tidak boleh. Okey, penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Okey, penasihat British ni dilantik dan sultan perlu dengar cakap penasihat British. Kita ada pilihan. Okey. Okey, kita tengok seterusnya nombor 3. Okey, muka surat 9. Kita tengok lepas British keluar, okey, kita pula dijajah oleh Jepun. Okey, kita tengok. Ni lebih sama juga dengan British. Okey, raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri, sama dengan British. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan, sama. Raja atau sultan hanya merupakan ketua agama Islam dan ada istiadat Melayu di negeri masing-masing. Awak tengok 3 poin yang pertama ni, 3 poin kan? 1, 2, 3. Dia sama dengan zaman British. Okey, yang berbeza yang bawah tu. Gubernur Jepun mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu. Yang sebelumnya nombor 2 adanya penasihat British. Okey. Gambaran kat bawah tu yang menunjuklah tentera Jepun memasuki Kota Baru, Kelantan pada Disember 1941. Itu adalah titik permulaan. Orang nak tahu jiran kita yang bagi laluan ni, negara Siam. Negara Siam dia bagi laluan kan untuk mendarat di Kelantan dengan syarat jangan serang negara Siam. Tu jiran kita. Okey. Kita tengok nombor 4. Nombor 4 ni zaman kini lah, zaman sekarang. Okey. Yang Tuan Agong menyampaikan titah. Titah ni arahan, perintah. Okey. Ucapan perasmian di istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-14. Okey, tengok sistem raja selepas merdeka hingga kini lah. Sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Kuasa raja atas sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Eksekutif ni majlis pentadbiran lah. Institusi yang di-Tuan Agong diperkenalkan sebab merdeka. 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang di-Tuan Agong secara bergilir-gilir. Awak dah belajar masa awak darjah 5, tempoh 5 tahun kan. Okey, dia jadi YDPA. Misal katanya YDPA tu kan meninggal dunia, mangkat, contohnya dia tak cukup dalam tempoh 5 tahun, dia dah mangkat kan, dia akan gantikan dengan seterusnya ikut giliran. Tak apa, itu dah belajar masa darjah 5. Okey, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh jemaah menteri. Apa maksud jemaah menteri, murid? Jemaah menteri ni macam Menteri Sukan, Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan, itu kita sebut jemaah menteri. Okey. Ya, tengok bahagian glosary tu.
Saya terang. Okey, majlis ni organisasi yang menjalankan tugas pentadbiran, itu saya terangkan. Jemaah Menteri badan yang dianggotai oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet. Kabinet tu bukan baik kabinet kat rumah awak Kabinet tu maksudnya jemaah menteri apa? Menteri yang saya cakap lah, Menteri Sukan, Menteri Pendidikan. Okay, kuasa mutlak, kuasa penuh atau tidak terbatas. Tu saya dah cakap. Okay. Itu saja murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.